Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfir lahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah karunia-Nya kita masih lagi diberi nafas untuk meneruskan perjalanan hidup kita ni sebagai hamba Dia. Semua alhamdulillah. Jadi bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bersyukur juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala pagi ni kita dapat bersama-sama menunaikan solat fardu subuh secara berjamaah di Masjid Surau Karya kita, dan juga kepada mereka yang berjemaah di rumah. Alhamdulillah, masih kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meneruskan perjalanan hidup kita ni sebagai hamba Dia. Banyak-banyak kita bersyukur, kan? Berapa ramai lagi sahabat-sahabat kita, jiran-jiran tetangga kita, orang Islam yang masih belum bangun, masih lagi dibuai oleh mimpi. Jadi kita kena bersyukur dan kita mendoakan mereka agar Allah Ta'ala beri kekuatan untuk mereka untuk bangun awal lah, untuk sama-sama meneruskan perjalanan hidup di muka bumi yang serba mencabar. Ini kita ni dah sampai, sebenarnya dah sampai hujung-hujung dah ni sebenarnya. Dan banyak dah tanda-tanda yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Okey, hari ni saya ingin berkongsi sedikit berkenaan dengan ciri-ciri pencinta Nabi. Saya ada satu kitab kecil lah, tajuk dia ciri-ciri pencinta Nabi. Jadi kita tengok apakah kewajipan kita. Kewajipan kita. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Siapa tadi tak sempat nak baca? Waalaikumsalam. Okey, jadi kewajipan mencintai Nabi, mengatasi segala-galanya. Kewajipan kita ni mencintai Nabi, mengatasi segala-galanya selain daripada Allah lah, selepas Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tengoklah apa yang menjadi kewajipan kita. Sama-sama kita kongsikan. Sesungguhnya mencintai Nabi SAW merupakan asas kepada iman kita. Terdapat banyak teks Melayu yang menunjukkan kewajipan seorang hamba mencintai Nabi SAW melebihi cinta akan dirinya sendiri. Mesti, itu semesti. Nabi dah cakap benda tu. Selagi kita ni tak mencintai Nabi melebihi mencintai diri kita sendiri, maknanya kita masih belum kuat keimanan kita lah. Mesti melebihi cinta kita diri kita sendiri, mesti melebihi cinta kita kepada kedua ibu bapa kita, mesti mencintai melebihi anak isteri, harta benda dan seluruh manusia sejagat ni. Kita mencintai Nabi mesti melebihi segala-gala yang saya cakapkan tadi tu. Ini yang dikongsikan oleh pengarang, dan itu memang sebenarnya. Ada satu riwayah tu yang mengatakan Nabi SAW bertanya kepada Sayyidina Umar berkenaan dengan kecintaan kepada Nabi SAW ni, yang mana Nabi kata, "Ya Umar, kalau kamu ni belum mencintai aku melebihi daripada kau mencintai diri kau, kau ni masih belum sempurna lagi keimanan kamu ni. Jadi kamu mesti mencintai aku melebihi kamu mencintai diri kamu sendiri." Lalu Umar pun kata, "Mulai saat ini aku mencintai dirimu melebihi daripada diriku sendiri." Lepas tu Nabi kata, "Maka sempurnalah iman kamu, ya Umar." Nampak tu. Sesiapa yang melakukan sebaliknya, sungguh dia telah mendedahkan diri sendiri kepada siksaan Allah, baik yang segera maupun yang lambat. Oh, jadi makna kalau kita tidak mencintai Nabi melebihi mencintai diri kita,
Pengarang kata kita ni telah mendedahkan diri kita kepada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Sama ada siksaan tu cepat atau lambat aja. Berikutnya saya sebutkan sebahagian daripada teks tersebut secara agak terperinci. Jadi pengarang dia akan cuba derivekan pengertian mencintai Nabi lebih pada diri sendiri ni macam mana. Kita tengok yang tajuk dia yang kecil, tajuk kecil ni, kewajipan mencintai Nabi melebihi cinta pada diri sendiri. Ni tajuk yang pertama dia, mencintai lebih pada diri kita sendiri. Kita macam kita takut, kita takut sesuatu, kita takut itu, kita takut ini, kita risau itu, kita risau ini, sebab diri kita sendiri. Tapi sebenarnya yang pertamanya kita berkenaan dengan cinta Nabi. Apa benda ni? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Badaria. Terima kasih kerana singgah. Alhamdulillah. Sihat. Saya sihat, alhamdulillah. Masih lagi diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menumpang di dunia yang sementara ni. Terima kasih kerana singgah Badaria. Terima kasih. Jadi kita tengok kewajipan mencintai Nabi melebihi cinta kepada diri kita sendiri. Kita tengok Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Hisham. Semoga Allah meridai Abdullah bin Hisham ni sebab dia yang meriwayatkan hadis ini. Bahawa beliau berkata, pernah suatu masa kami bersama dengan Nabi SAW. Ketika baginda sedang memegang tangan Saidina Umar Al-Khattab. Pada ketika itu Nabi tengah memegang tangan Saidina Umar Al-Khattab. Lalu Umar berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sungguh engkau aku lebih cintai berbanding segala-galanya kecuali diriku sendiri." Nampak tak? Ini apa yang diucapkan oleh Saidina Umar. Saidina Umar kata apa? "Ya wahai Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih aku cintai berbanding segala-galanya kecuali diriku sendiri." Maksud dia masih mencintai diri dia lebih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan bersabda, "Tidak. Demi zat yang jiwanya berada di tanganku, sehinggalah kamu mencintaiku melebihi dari mencintai dirimu sendiri." Itu Nabi tambahkan kepada Saidina Umar. Sebab Saidina Umar kata dia mencintai Nabi melebihi daripada dia mencintai benda-benda lain kecuali diri dia. Maksudnya dia masih lagi mencintai diri dia lebih daripada Nabi. Lalu Nabi pun menyangkal dia punya pegangan tu. Dia kata tidak. Nabi kata, "Demi Allah, sesungguhnya sekarang sehinggalah kamu mencintaiku melebihi dirimu sendiri." Kalau kamu dah mencintai aku melebihi daripada diri kamu, maka cantik. Kesempurnaan iman kamu lebih mantap lagi. Lalu Saidina Umar pun berkata kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, "Demi Allah, sungguh sekarang aku mencintaimu melebihi diriku sendiri." Jadi selepas Nabi menyangkal dia punya pegangan yang mula-mula tu, yang asal tu, dia pun menyambung lagi. Dia kata, "Demi Allah, sesungguhnya sekarang setelah kau bagi tahu ni, aku mencintaimu dirimu melebihi diriku sendiri." Kalau macam itulah requirement, keperluan sebagai seorang Muslim, seorang Islam, mesti mencintai Nabi melebihi pada diri sendiri. Aku mulai hari ini, aku mencintai dirimu melebihi mencintai diriku sendiri. Allahu Akbar. Terus dapat apa nasihat daripada Nabi, terus amalkan. Dia terus amalkan lah tu. Sebelum tu dia punya pemikiran dia, orang lain berbanding dengan orang lain, Nabi ni lebih. Kena cinta Nabi tu lebih daripada yang lain-lain ni. Anak ke apa ke, kata benda ke. Tapi untuk diri sendiri masih lagi aku mencintai diri aku lebih kepada Nabi. Itu pegangan daripada Saidina Umar.
Apabila dia menerangkan begitu, Nabi menyangkal dia punya pegangan tu. Nabi sangkal pegangan tu dan mencadangkan kepada dia yang bahawa selagi dia tidak mencintai Nabi melebihi daripada dirinya sendiri, selagi itulah dia tidak, keimanan dia belum sempurna lagi. Maka selepas dia dengar daripada nasihat Nabi tu, terus dia berikrar. Itu yang kelebihan sahabat-sahabat ni, tuan-tuan. Sahabat-sahabat ni apabila mereka mendapat sesuatu ilmu yang baru yang dicakapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka terus beriman, mereka terus melakukannya. Maka dengan serta-merta Saidina Umar kata, mulai sekarang aku mencintai dirimu ya Rasulullah melebihi diriku sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, sekarang wahai Umar, sekarang baru betul. Al-Alamah Aini berkata ketika menjelaskan sabdaan baginda, iaitu tidak demi zat yang jiwa di tangannya sehinggalah kamu mencintai diriku melebihi dirimu sendiri. Maksudnya tidak sempurna iman Saidina Umar sebelum tu. Tapi selepas Nabi menjelaskan tu, sabda Rasulullah SAW seterusnya, sampai sekarang wahai Umar, maksudnya sampai sekarang barulah sempurna iman kamu. Setelah Saidina Umar melafazkan yang dia mencintai Nabi melebihi diri dia, masa itulah Nabi kata, sekarang sempurnalah iman kamu ya Umar. Begitulah. Dan jika diperhatikan sabdaan Nabi, tidak demi zat yang jiwanya berada di tangannya, kita dapati baginda sallallahu alaihi wasallam bersumpah padanya. Nabi bersumpah. Padahal baginda memang seorang yang jujur dalam setiap tutur kata baginda, sekalipun tidak bersumpah. Nabi kalau tak bersumpah pun Nabi menyatakan semua yang lurus dan betul. Tapi cuma dia bersumpah tu dia nak menegaskan sebenarnya, nak memberi penegasan kepada penjelasan dia. Sama dengan kita pun, kalau kita nak menerangkan sesuatu kepada seseorang, untuk meyakinkan seseorang tu, kita kadang-kadang kita akan bersumpah. Macam Nabi pun macam inilah. Nabi pun bersumpah dengan nama Allah yang dalam demi zat yang jiwanya berada di dalam genggamanku, kan, macam itulah. Jiwa aku ni berada di dalam genggamannya. Jadi aku bersumpah, wahai Umar, bahawa iman kamu masih belum sempurna jika kamu tidak mencintai aku lebihi diri kamu. Jadi setelah Saidina Umar berkata, dia mulai hari ini aku mencintaimu melebihi daripada diriku sendiri, terus Nabi kata, sekarang barulah sempurna imanmu ya Umar. Macam tu. Hal ini kerana sumpah memberi nilai penegasan. Sumpah ni memberi nilai penegasan, tapi pastikan jangan kita menggunakan sumpah sewenang-wenangnya. Kadang-kadang kita menipu pun kita bersumpah, problem. Jangan ya tuan-tuan. Untuk bersumpah ni pastikan apa yang kita nak tegaskan tu mestilah benar, hak. Jangan yang batil pun kita bersumpah. Kalau yang batil pun kita bersumpah, na'udzubillah min zalik, berdosa kita. Sebab apa? Sebab kita bersumpah dengan nama Allah kepada benda yang tidak benar. Macam mana? Sebab kadang-kadang benda ni berlaku di atas untuk melepaskan diri daripada sesuatu. Macam contoh dia satu, kena tuduh, kena tuduh, tiba-tiba nak melepaskan diri, kita pun bersumpah, demi Allah saya pada ketika itu berada di sekian-sekian tempat. Padahal pada ketika itu dia tidak berada di sekian tempat, padahal dialah yang mengambil barang itu. Tapi untuk melepaskan diri dia bersumpah. Tak boleh macam tu, tuan-tuan. Salah. Sepatutnya kalau dia, bila benda tuduhan macam tu, dia kata, ya sebenarnya sayalah yang mengambilnya. Macam tu. Berani buat macam tu, berani. Sebab tu jangan membuat benda-benda yang batil. Kita dilarang membuat benda-benda batil. Dah dapat dosa. Lepas tu sebab menipu lagi. Allahu Akbar. Jauhkan diri kita dari bersikap demikian. Itu dia. Alhamdulillah. Itu
Itu tajuk yang pertama tu, kewajipan mencintai Nabi melebihi cinta pada diri kita sendiri. Penegasan dia. Penegasan yang telah dicuba diketengahkan oleh pengarang dengan mengatakan dan membawa satu dalil. Ini dalil lah ni. Sabdaan Nabi ni apa? Kan? Apa ni? Hadis lah, hadis Nabi. Jadi mestilah kita kena ikut hadis Nabi. Mencintai, dia tegur kepada Saidina Umar. Saidina Umar ni tuan-tuan, bukan kaleng-kaleng ni, Saidina Umar. Jadi kita tengok pula tajuk kecil yang kedua, kewajipan mencintai Nabi melebihi cinta kita kepada ibu bapa dan anak. Ini nak kita tunjukkan, pengarang nak cuba tonjolkan kepada kita bahawa kewajipan mencintai Nabi itu melebihi cinta pada ibu bapa dan juga anak kita. Mari kita tengok. Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang nyawaku berada di tangannya. Ni kira mana nama bila Nabi cakap macam ni, sebenarnya Nabi berkata yang dia ni bersumpah dengan nama Allah lah, dengan sebenarnya bersumpah dengan nama Allah ni, tidak beriman seseorang kamu hingga aku lebih dicintai berbanding ibu bapa dan anak-anak. Daripada mana ni? Daripada mana dapat hadis ni? Dapat daripada kitab Ibid. Ibid. Jadi siapa-siapa yang ada kitab Ibid, dia ambil sebab dia ada nota kaki tu. Dia mengatakan dia mengambil dari, dia petikkan daripada kitab Ibid. Sekali lagi kita dapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa bercakap benar. Lagi dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana telah bersumpah ketika menyampaikan wahyu seperti mana dia dalam hadis ni. Sebab tu yang saya cakap tadi ni, bila berlaku satu sumpah itu menerangkan penegasan, menegaskan bahawa mencintai Nabi itu melebihi daripada mencintai kedua ibu bapa dan juga anak kita. Jangan kita mencintai kedua ibu bapa kita melebihi Nabi. Lebih-lebih pula kita cinta ibu bapa dia, ibu bapa kita. Kalau ibu bapa kita minta benda yang Nabi larang pun kita bagi. Jangan. Tak boleh tu. Tak boleh. Itu yang tak boleh tu. Itu yang nak nampakkan kalau dari situ, kalau kita buat, maknanya kita melebihi kedua ibu bapa kita. Kalau kedua ibu bapa kita meminta sesuatu yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena menerangkan kepada ibu bapa kita bahawa mak, ayah, benda ni tak boleh je ni. Sebab Nabi larang ni. Nabi larang. Jadi kalau mak bapak kata, yo Nabi larang, kedua ibu bapa pun beriman dengan Nabi. Jadi Nabi larang ya, jangan buat. Jadi ibu bapa kita pun akan support kita supaya tidak melakukan perkara tersebut. Itu nak menunjukkan ibu bapa kita pun sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang patutnya berlaku. Jangan kita, ibu bapa kita minta, anak-anak kita minta benda yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita support. Mana kalau kita support anak-anak dengan kedua ibu bapa kita tu, dah memang dia orang menunjukkan tidak kecintaan kepada Nabi. Kita ni pula yang supportnya untuk mendapatkan benda tu yang dilarang Nabi tu, itu menunjukkan kita pun bersekengkol dengan perkara tersebut. Tak boleh lah, tak boleh. Itu sekali lagi kita dapati Rasulullah sentiasa bercakap benar. Kalau Nabi tak bersumpah pun, dia dah memang bercakap benar. Tapi bila dia bersumpah tu, dia nak menunjukkan penekanan. Dia nak tekankan tu. Order yang dia nak bagi tu, dia nak tekankan. Cadangan yang nak bagi tu, dia nak tekankan. Supaya kita tahu benda ni berat, benda ni kena ikut. Adakah ibu termasuk dalam perkataan Al-Walid? Bapa. Lalu di sini penerangan daripada Ibnu Hajar telah menjawab persoalan ini dengan berkata, jika yang dimasukkan dengan perkataan Al-Walid itu adalah orang yang memiliki anak, Al-Walid itu orang yang memiliki anak, maka ia merangkumi sebagai seorang ibu dan juga sebagai seorang bapa. Ibu bapa ni memang termasuk di dalam perkataan Al-Walid tu. Kalau dia ibu, kalau bapa dia dah meninggal, dia masih lagi kata Al-Walid. Ibu tu menjaga anak tu, Al-Walid. Jadi maksud dia Al-Walid ni akan
ganti nama yang boleh digunakan untuk menggantikan peranan ibu dan peranan bapa. Maka ia merangkumi ibu dan bapa. Boleh juga dikatakan baginda berpada dengan menyebut salah seorang daripada kedua-duanya, sama ada ibu ataupun bapa. Sebagaimana kebiasaan yang berpada dengan menyebut salah satu daripada kedua perkataan antonim tanpa menyebut antonim yang satu lagi. Namun tujuan al-walid, bapa disebut ni adalah sekadar untuk memberi contoh. Beri contoh je. Walaupun asalnya pula ialah orang-orang yang sangat disayangi. Seolah-olah baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sehingga aku lebih dicintai berbanding semua yang disayangi. Berbanding dengan yang lain-lain yang kita sayang lah. Ibu bapa kita sayang kan. Anak-anak kita sayang. Saudara-saudara mara kita sayang. Tapi berbanding dengan Nabi, kita lebih cintai. Macam tu. Itu maksud dia. Penekanan yang diberikan dekat sini. Jangan pula kita sayang Nabi tu, tapi cinta kepada ibu bapa kita, cinta pada anak kita melebihi daripada Nabi tadi. Itu yang tak dibenarkan tu. Okey. Alhamdulillah. Kita teruskan lagi. Kita teruskan lagi kepada satu lagi tajuk kecil. Kewajipan mencintai Nabi melebihi cinta kepada isteri, harta benda dan seluruh manusia. Kewajipan ni, wajib kita ni mencintai Nabi melebihi daripada mencintai isteri, harta benda dan seluruh manusia. Jangan kita melebihi isteri kita melebihi Nabi pula. Jangan kita melebihi mencintai harta benda melebihi Nabi pula. Memang problem lah. Harta benda tu, isteri ni isteri. Kadang-kadang kita kan cinta. Saya cinta isteri saya kan. Tapi tiba-tiba kata Nabi, Nabi aku cinta juga. Tapi tak boleh macam tu. Dia Nabi lebih kita cinta isteri kita. Jadi bila benda macam tu berlaku, jika ada yang telah dilakukan oleh isteri kita, melanggar apa yang telah dilarang oleh Nabi SAW, jadi kita kena tegur. Kita kena tegur. Tak boleh ni yang, tak boleh buat ni yang. Ni salah ni yang. Sebab Nabi larang benda ni. Jadi kalau dia kata, buat ni pun sikit-sikit Nabi. Itu problem tu, tuan-tuan. Jangan jadi macam tu. Kalau kita sebagai seorang isteri, bila kita dapat nasihat daripada suami, ya ke Nabi larang ke ni? Nabi larang. Bila dia dengar Nabi larang, dia pun, sebab dia pun cinta kepada Nabi, tak boleh buat tak boleh. Jangan. Kita buat benda lain. Macam tu. Itu menunjukkan isteri kita pun dia faham. Jadi kita kena terangkan kepada isteri kita konsep dia tu. Mesti kena faham. Ya. Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas, beliau berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sempurna iman seseorang hamba sehinggalah aku lebih dicintainya berbanding dengan isterinya, harta bendanya dan seluruh manusia. Sebenarnya ada sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis Nabi yang mengatakan kewajipan kita mencintai Nabi melebihi daripada isteri, harta benda dan seluruh manusia. Ada ni. Daripada mana hadis ini? Hadis ini dapat daripada Sahih Muslim. Kalau tuan-tuan buka Sahih Muslim, hadis nombor 69. Dan juga diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam Musnad dia. Kalau siapa ada kitab Abu Ya'la, ada dalam Musnad Abu Ya'la, nombor hadis dia 3895. Ada. Bukan saja-saja Nabi, bukan saja-saja kita kena mencintai Nabi melebihi isteri, harta benda dan manusia ni. Sebab ada penekanan daripada Nabi SAW berdasarkan hadis yang dinukilkan oleh Nabi SAW, diriwayatkan oleh Anas. Anas ni, ya. Allahu Akbar. Jadi ingat-ingat, selalu pesan pada diri kita agar kita, isteri kita, kalau ada isteri yang ramai, isteri-isteri kita, harta benda kita, jangan kita sayang lebih-lebih sangat. Harta benda lagilah problem harta benda kalau kita sayang melebihi Nabi. Kan? Kita menggunakan harta benda kita kepada yang Nabi larang. Problem. Jangan macam tu. Ikut Nabi lah. Nabi suka berinfak.
Kita ada banyak harta benda, infak lah, infak pada orang yang tak ada, orang yang memerlukan, kita empat harta benda kita. Itu maksud dia kita mengikut Nabi, kita cinta Nabi lah. Tindakan kita buat tu mengikut apa yang Nabi SAW sarankan dan juga Nabi pernah buat, kita ikut buat. Allahu akbar. Yang terbaik tu. Dan juga seluruh manusia lah, tak kisahlah siapa-siapa lagi. Kita nak sandarkan kepada manusia lain, tak kisahlah siapa-siapa, Perdana Menteri ke, ketua kampung ke, atau imam ke. Jangan kita suka dengan dia orang, menyintai dia orang lebih daripada Nabi SAW. Kalau terlalu taksub sangat pun dengan pemimpin kita, pastikan kita taksub kepada pemimpin kita tu Nabi lebih kita taksub. Maksud dia macam tu. Okey, seterusnya kita beralih lagi satu tajuk kecil lagi, yang mana ancaman Allah terhadap orang yang mencintai sesuatu melebihi cinta kepada Nabi. Ada. Allah ancam kepada mereka yang mencintai sesuatu melebih daripada mencintai Nabi. Allah bagi ancaman, jaga. Jom kita tengok apa yang Allah ancam tu. Allah telah mengancam dengan balasan siksaan. Allahu akbar, balasan siksaan tuan-tuan. Bagi sesiapa yang mencintai salah seorang daripada ibu bapa, anak-anak, adik-beradik, isteri dan keluarga terdekat, ataupun salah satu daripada harta benda, perniagaan dan tempat tinggalnya melebihi dari cintanya kepada Allah, Rasul serta berjihad di jalan Allah. Dia buat benda-benda ni melebihi daripada dia melebihi daripada sepatutnya dia mencintai Allah, dia mencintai Rasul serta berjihad di jalan Allah, tapi dia tak berjihad di jalan Allah. Itu problem lah maksud dia. Jadi firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asirutukum wa amwalun taraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilillahi fatarabasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasikin. Daripada ayat apa ni? Yang bermaksud surah At-Taubah, surah At-Taubah ayat 24. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, jika bapa-bapa kamu, anak-anak kamu, saudara mara kamu, isteri-isteri kamu ataupun suami-suami kamu, kaum keluarga kamu, harta benda kamu yang kamu usahakan, perniagaan kamu yang kamu bimbang akan merugikan, dan rumah-rumah tempat tinggal kamu yang kamu sukai. Jika semua itu menjadi perkara yang kamu cintai lebih daripada Allah, Rasul dan berjihad untuk agamanya, jadi kita sayang benda-benda yang asal atas tadi melebihi daripada mencintai Allah, mencintai Rasul dan mencintai jihad untuk agama dia, maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusan, yakni azab siksanya, kerana Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Itu dia. Ini Al-Quran, Allah Ta'ala terangkan di dalam Al-Quran. Lagilah kuat ni yang mengatakan ancaman kalau kita mencintai sesuatu dekat dunia ni melebihi mencintai Allah, mencintai Rasul dan mencintai agama lah, jihad kepada agama. Tapi kita mencintai sesuatu yang di dunia ni, itu problem. Allah Ta'ala akan cakap apa? Tunggulah sehingga Allah Ta'ala akan mendatangkan azab kepada kamu. Sama ada azab tu
di dunia ni Allah Taala terus bagi kita merasa terus merasa dekat dunia ni, ataupun azab di akhirat. Kalau azab di dunia ni sempatlah kita taubat tuan-tuan. Kalau azab dekat akhirat macam mana? Kita duk melakukan benda-benda mencintai semua yang ada kat muka bumi ni melebihi dari cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada agama, melebihi pada yang tiga tu. Kita dekat dunia ni, Allah Ta'ala tak bagi azab tu dekat sini, dia bagi dekat akhirat. Allahu Akbar. Problem lah, kita tak sempat nak bertaubat. Kalau dia bagi azab kita dekat dunia ni, sempatlah kita bertaubat. Dia bagi kita sakit ke, dia bagi kita macam-macam lah. Sempatlah bertaubat. Tapi kalau dia tak bagi benda-benda tu, dia tak bagi isyarat, biasanya yang tak dapat isyarat-isyarat ni siapa? Orang-orang yang istidraj. Orang-orang yang Allah Ta'ala bagi istidraj. Dia tak akan kena dekat dunia ni. Dia akan kena dekat Yaumul Qiyamah besok. Allah Ta'ala biarkan dia dekat dunia ni. Tak apa, kau tak nak cinta aku lebih daripada ni, cinta Nabi lebih daripada sesuatu, cinta agama lebih daripada sesuatu, tak apa, kau teruskan. Kau kaya, kau berkuasa, kau segala-galanya ada kat dunia bumi ni. Itu yang kau lebih hanyut. Lebih hanyut sebenarnya. Lebih hanyut. Bahaya. Lebih hanyut, dan bila dekat Yaumul Qiyamah baru kita dapat siksa dia. Allahu Akbar. Nauzubillah min zalik. Jauhkan diri kita ya, tuan-tuan, daripada macam tu. Sebab itulah, ingatlah. Saya berkongsi ni untuk mengingatkan diri saya sendiri, ahli-ahli keluarga saya, dan juga tuan-tuan, supaya beringat mencintai yang tiga tu ni dalam surah At-Taubah ni, yang tiga perkara. Apa dia? Mencintai Allah, mencintai Rasul, dan mencintai agama, melebihi daripada segala-gala yang ada di muka bumi ni. Ingat tu. Ingat tu. Kalau kita mencintai yang tiga-tiga tadi, insya-Allah selamatlah kita di dunia dan di akhirat. Ini bahaya ni. Jangan main-main, tuan-tuan. Ibnu Katsir pernah berkata ketika mentafsirkan ayat ini, seandainya semua ini lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, terjihad di jalannya, maka tunggulah perkara yang bakal menimpa kalian, iaitu siksaan dan balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kalian. Ibnu Katsir pun dah cerita, kalau kita tidak mencintai tiga ni melebihi daripada cinta apa yang ada di muka bumi ni, tunggulah perkara yang bakal menimpa kalian, iaitu siksaan dan balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kalian. Itu penegasan daripada Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir, dalam mentafsirkan ayat tersebut. Manakala Mujahid dan Al-Hasan berkata ketika mentafsirkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Allah mendatangkan keputusannya, apa yang ditafsirkan oleh Mujahid dengan Hasan, maksud dia apa? Maksud dia siksaan Allah sama ada cepat atau lambat. Ini tafsiran daripada Mujahid dengan Imam Mujahid dengan Imam Hasan ni, dia mentafsirkan firman Allah tu, sehingga Allah mendatangkan keputusannya. Apa maksud dia? Maksud dia siksaan Allah sama ada cepat atau lambat. Itu daripada Imam Mujahid dan Imam Hasan. Manakala tadi Imam Ibnu Katsir tadi, dia kata tunggulah itu lain, itu adalah maka tunggulah perkara yang bakal menimpa kalian, iaitu siksaan dan balasan terhadap kalian. Manakala Imam Mujahid dengan Hasan ni, dia lebih general, dia punya tafsiran. Sebab apa? Sebab dia kata terpulang kepada Allah Ta'ala nak bagi siksaan kepada kita, sama ada cepat atau lambat. Terpulang, benda tu open. Kalau kita mencintai sesuatu melebihi daripada cinta Allah, Nabi dan Islam, adil, maksud dia tunggulah, tak kisahlah bila Allah Ta'ala nak bagi kat kita, kata Imam Mujahid dengan Imam Hasan ni. Macam tu. Manakala Al-Alamah Al-Zamakhsyari ketika mentafsirkan ayat tersebut berkata, ayat ini menunjukkan ancaman yang keras
tiada tolok banding dia. Dalam tafsir Kasyaf, ni kalau siapa yang baca tafsir Kasyaf ni, itu dia tafsirkan. Dia kata apa? Ayat ni menunjukkan ancaman yang keras daripada Allah SWT. Tak ada tolok banding dia. Dia punya pentafsiran ni daripada tafsir Al-Kasyaf. Siapa ada tafsir Al-Kasyaf boleh buka lah tengok. Daripada Imam Al-Alamah Az-Zakhsyari ni. Dia adalah golongan Sufi lah. Ni Sufi punya, orang-orang Sufi punya tafsiran. Dia kata ancaman ni keras. Orang Sufi tuan-tuan. Dia orang ni beramal ibadat kuat. Jadi mana dia tengok ayat ni, dia orang memang meletakkan benda tu sebagai sesuatu yang tinggi nilai dia. Jadi untuk menakutkan diri kita supaya jangan kita melakukan benda tu. Ya tuan-tuan. Manakala Imam Al-Qurtubi pula, kita tengok Imam Al-Qurtubi, apa Imam Qurtubi maksudkan di dalam ayat yang terdapat dalil kewajipan mencintai Allah dan Rasul ni, di mana tiada seorang pun ulama yang berbeza pandangan dalam hal ni. Tak ada berbeza pandangan pun. Banyakkannya boleh katakan semua sama saja. Terdapat juga dalil kewajipan mendahului cinta tersebut ke atas segala makhluk yang dicintai. Semua secara general dia semua setuju mengatakan tak boleh kita mencintai sesuatu di makhluk di muka dunia ni melebihi yang 3 tadi ni. Tak boleh. Secara general dia bagi pukul rata je. Tak boleh. Selain daripada Allah, Rasul dan ad-din, tak boleh kita cintai lebih daripada 3 tadi ni. Itu dia kata Imam Al-Qurtubi. Ya. Itu dia. Alhamdulillah. Selesai kita untuk kewajipan kita mencintai. So kita tambah sikit lagi, masih lagi ada masa. Ganjaran bagi orang yang mencintai Nabi. Ini tadi, yang tadi kewajipan. Apakah kewajipan kita? Setelah kita mencintai Nabi, apa ganjaran dia? Apa yang ganjaran orang yang mencintai Nabi ini lebih daripada yang lain? Apa yang diberi? Ini pengarang cuba kongsikan dengan kita. Kita tengok. Antara perkara yang tidak perlu disebut lagi kerana sedia maklum ialah Nabi tidak memerlukan kecintaan kita kepada baginda. Nabi sebenarnya tak memerlukan kecintaan kita kepada baginda. Sebab apa? Sebab dia pesuruh Allah. Kenapa dia nak memerlukan kecintaan kita kepada dia? Dia mencintai Allah SWT. Dan kita ni terikat. Sebab dia merupakan pesuruh Allah. Kewujudan cinta kita tidak akan menambah kedudukan dan ketinggian baginda. Cinta kita kepada baginda tu tak akan menambah pun. Dan memang Nabi itu dah memang pesuruh Allah, hamba dan pesuruh Allah. Dia memang ada kat tempat dia dan tak akan tambah pun dia punya kedudukan dan ketinggian. Demikian pula ketiadaannya juga tidak akan mengurangkan derajat dan kemuliaan baginda. Kalau tak ada ramai pun mencintai baginda, tak ada pun mengurangkan derajat Nabi itu sebagai pesuruh dan hamba Allah. Tak ada mengurangkan derajat dia pun. Masakan tidak, sedangkan baginda ialah kekasih Tuhan sekalian alam, Maha Semesta, Allahu Akbar. Itu dia. Bukan itu saja, bahkan sesiapa yang mengikuti baginda pasti akan dicintai Allah. Masalah dia kalau kita mencintai Nabi melebihi segala-galanya, Allah pun akan mencintai kita. Itu dia. Indirectly dia. Baginda pasti dicintai Allah dan diampun segala dosanya sebagai firman Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ni ayat apa? Daripada mana? Surah apa? Surah Ali Imran ayat 31. Kita tengok apa maksud dia. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah daku. Nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah, Allah tu Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani. Allah Ta'ala pesan tu.
Jadi kalau siapa yang betul-betul mencintai Allah, ikutlah Nabi, ikutlah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi segala-galanya akan percaya Allah akan mengasihi kamu dan mengampunkan dosa-dosa kamu. Jadi kita ni cintailah Nabi. Secara automatik Allah Taala akan mencintai kita. Sebab kita ni mencintai kekasih dia. Kan Nabi kekasih Allah. Bila kita mencintai kekasih Allah, automatik Allah akan tengok kita. Ini ada orang mencintai kekasih aku. Allahu Akbar. Kan? Ini yang terbaik. Sebab apa? Sebab Allah ni Maha Pengampun. Lagi Maha mengasihani. Cinta seseorang kepada baginda tidak akan memberikannya sebarang manfaat sehinggalah baginda sendiri membalas cintanya. Barulah kehidupan menjadi bahagia di dunia dan akhirat. Eloklah kita kiranya perkara ini dibincangkan lebih terperinci. Ini dia ada lontarkanlah, pengarang ada lontarkan, cinta kepada baginda tidak akan memberikan sebarang manfaat sehinggalah baginda sendiri membalas cintanya. Barulah kehidupan menjadi bahagia di dunia. Jadi macam kita ni umat akhir zaman, kita tak bertemu dengan Nabi, tapi kita mencintai Nabi. Kita apa yang Nabi suruh semua kita buat. Macam mana Nabi? Sekarang Nabi dah tak ada. Macam mana Nabi nak membalas cinta kita sekarang? Tak. Nabi akan balas cinta kita di Yaumul Qiyamah besok. Kalau kita ada problem dekat sana esok, kita boleh minta syafaat dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Sekarang ni kita macam sahabat-sahabat dulu dengan Nabi je. Dia orang berdepan dengan Nabi. Nabi boleh nampak mereka. Kalau dia orang betul-betul cinta dengan Nabi, Nabi nampak. Macam Sayyidina Umar tadi di awal perkongsian tadi. Kan? Dia boleh tegur Nabi terus boleh tegur. Macam kita sekarang ni Nabi tak boleh nak tegur dah. Nabi tak tegur. Apa yang ditinggalkan oleh Nabi ni, kita kena buat correction pada diri kita. Kalau kita tidak mencintai Nabi, kita kena buat correction. Cintailah Nabi melebihi daripada cinta yang lain-lain ni. Kita sendiri kena buat correction. Dan sekarang ni tidak memberi manfaat. Sekarang ni kalau kita nampak, dia tidak memberi manfaat. Sebab Nabi tak boleh nampak kita kan. Tapi ingat tuan-tuan, di Yaumul Qiyamah, Nabi boleh memberi syafaat kepada kita. Kalau kita menghadapi masalah nanti, ada masalah lah kan. Mudah-mudahan tak ada lah kan. Tapi kalau ada masalah, kita boleh meminta Nabi untuk memberi syafaat kepada kita, agar dilepaskan daripada sisaan ke apa ke. Sebab itulah dekat sini ni kita kena buat, kita kena sayang, kita kena cinta Nabi melebihi yang lain-lain. Cinta Allah tu dah tak boleh kata apalah. Nabi pun cinta Allah, kita kena ikut Nabi lah. Nabi cinta Allah, kita pun kena cinta Allah lah. Tapi Nabi tu sendiri, kita mesti mencintai Nabi tu melebihi daripada sesuatu yang di dalam dunia sekarang ni. Jangan kita sebabkan kita dah kaya, kita dah ada power, kita dah ni, Nabi punya kata-kata, Nabi punya saranan semua kita tendang ke tepi je. Bila kita tendang ke tepi, menandakan apa? Menandakan kita tidak menunjukkan rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Senang je. Kalau kita cinta pada dia, kita nak buat benda yang dilarang, kita mesti ada segan. Jadi segan, tak boleh ni Nabi melarang benda ni. Tak boleh. Aku memang cinta pada Nabi, aku tak mau buat. Apa yang Nabi larang, aku tak nak buat. Ya, tuan-tuan? Kena faham tu. Ambil faham sikit. Okey, seterusnya ada satu lagi tajuk kecil. Mencintai Nabi adalah salah satu sebab memperolehi kemanisan iman. Ini pun satu juga ni. Ini kalau siapa yang tidak mencintai Nabi, macam mana nak rasa kemanisan iman tu? Tak akan rasa kemanisan iman tu, tuan-tuan. Sebab tu lah kena. Sebab dalam syahadah kita tu dua. Yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua Nabi kan. Syahadah kita tu. Allah telah meletakkan beberapa sebab untuk seseorang merasai kemanisan iman. Allah letak sebab dia. Salah satu adalah mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi segala sesuatu. Nak mendapat kemanisan iman tu, salah satu dia mencintai Nabi melebihi daripada sesuatu yang lain-lain ada kat muka bumi ni. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Anas daripada Nabi bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 perkara yang jika seseorang melakukannya, dia akan merasai nikmat kemanisan iman. 3 perkara. Siapa yang melakukan benda ni, dia akan merasai kemanisan iman.
ia mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada segala-galanya, tidak mencintai seseorang kecuali hanya kerana Allah, dan benci untuk kembali kepada kekufuran seperti mana dia benci dilemparkan ke dalam api neraka. Kalau ada tiga ni, kalau kita ada tiga ni, yang pertama kita mencintai Allah dan Rasul melebihi daripada segala-galanya. Yang ni memang ini adalah wajib lah, kita panggil wajib lah pada kita. Sebagai seorang Muslim, ini adalah wajib yang pertama ni. Mencintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada segala-galanya. Yang kedua, tidak mencintai seseorang, tak mencintai seseorang yang lain kecuali kerana Allah. Kalau yang lain-lain ni, kita cintai orang lain-lain ni tidak saja-sajalah, kecuali kerana Allah. Cinta sahabat kita, suka sangat dengan sahabat kita. Kalau sahabat kita dalam kesusahan, kita tolong. Kalau sahabat kita dalam masalah, kita tolong, kan? Kita cinta dia, kita okey. Itu yang nombor dua. Yang nombor tiga, membenci untuk kembali kepada kekufuran seperti mana dia benci dilemparkan ke neraka. Maksud apa ni? Maksud apa? Maksud kita bila kita nak melakukan sesuatu maksiat kepada Allah Subhanahu Taala, kan? Bila nak melakukan benda tu, kita rasa benda tu kita benci. Kita benci nak buat. Orang kata nak langgar ni, langgar contoh. Saya bagi contoh melanggar, buat satu benda yang batil lah. Nak buat sesuatu benda yang batil, tiba-tiba kita teringat, kalau aku buat ni dekat sana besok, aku sah-sah kena campak ke dalam api neraka. Jadi bencilah benda tu. Aku tak nak buat. Aku kena benci. Sematkan dalam hati benda tu kita benci. Kita tak nak buat. Benda yang kufur, kan, kita tak nak buat. Jadi dia jadi sebagai sempadan kepada kita. Bila nak buat stop. Berhenti. Ini benda bahaya. Kalau buat, nanti aku campakkan ke api neraka. Jadi benda-benda yang berkaitan dengan tu, jadi kita akan jadikan dia sebagai benda yang kita benci. Itu dia. Baguslah kalau kita benci pada benda-benda yang dilarang Allah, yang dilarang Rasul. Kita benci, baguslah. Kita benci dia, kita nak menunjukkan kalau aku buat benda ni, nanti aku kena campak ke dalam api neraka. Sebagaimana dicampak dalam api neraka. Nak buat ke? Dicampak dalam api neraka, nak buat? Kan? Jadi kita tak akan buat benda yang macam tu. Makna kemanisan iman seperti yang disebut oleh para ulama adalah mewarisi kelazatan ketika mentaati Allah. Selain bermaksud mengharungi kesukaran dalam melaksanakan tuntutan agama dan lebih mengutamakan perkara tersebut berbanding dengan perkara-perkara kehidupan dunia. Jadi mana dia, kalau orang yang mendapat kelazatan, macam mana dia dapat kelazatan ni? Dia rasa suka, seronok, enjoy. Dia buat apa yang Allah Ta'ala suruh buat tu, dia buat dengan enjoy. Dia akan dia dengan suka. Lepas tu bila yang benda yang tak okey tu, dia tak nak. Ini itu maksud dia dah rasa kemanisan lah tu. Dia suka manis lah, benda tu manis lah pada dia. Dan benda-benda yang mana yang melanggar syariat, dia tak nak buat, dia benci. Itu okey. Itu sebenarnya sebahagian daripada kemanisan iman lah tu. Dan melaksanakan tuntutan agama lebih mengutamakan benda tu berbanding dengan kehidupan dunia. Ada kehidupan dunia yang nak kena buat, tapi bila ada yang bersangkutan agama yang dia utamakan benda tu, tolak tepi dulu hal-hal keduniaan. Lagi cantik. Itu menandakan dia dah mendapat kemanisan dalam ketaatan dia kepada Allah Subhanahu Taala dan juga ketaatan dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu dia. Alangkah mulianya natijah tersebut. Mulialah natijah tu. Natijah daripada kita mentaati Allah, mentaati Rasul tu menyebabkan kita tak nak buat benda-benda yang dilarang, dan kita enjoy dalam melakukan perkara-perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu Taala, perkara-perkara yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita enjoy lakukan dia dalam mentaati Allah tu. Kita dah buat dalam rasa seronok je. Itu dia. Itu yang mendapat kemanisan dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul dia. Itu natijah dia. Natijah ni hasil daripada taat kita kepada Allah tu.
kita taat kepada Allah, kita taat kepada Rasul, kita buat apa yang disyariatkan, kita tinggal apa yang dilarang, dan kita akan mendapat kemanisan dengan bila tak buat. Contoh dia, bila tak solat lagi, kita rasa gelisah. Apa benda aku tak buat lagi hari ini ni? Oh, rupa-rupanya aku belum solat. Dia mendatangkan kegelisahan. Itu menunjukkan dia dah ada kemanisan iman lah tu. Itu merasa dia ada kemanisan iman lah. Sebab tu apabila berlaku perkara-perkara yang mungkar, dia akan merasa gelisah. Tak boleh, mana boleh buat ni, gila korang. Takkan dalam majlis ni ada arak, takkan kita nak join. Dia terdetik dalam hati dia, majlis ni ada arak lah. Benda yang Allah Ta'ala larang lah. Kita cepat-cepat kita akan rasa gelisah kalau kita dijemput ke macam tu kan. Tak nak pergilah, tak nak pergi. Ya Allah, janganlah engkau halang kami daripada merasai kemanisan iman. Doa daripada pengarang. Amin kan? Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, janganlah engkau halang kami daripada merasai kemanisan iman. Doa kepada Allah bagi kita rasa kemanisan iman tu. Jadi ada rasa keseronokan. Bila ada rasa kemanisan iman ni, sebenarnya dia menjadikan kita ni suka melakukan ketaatan kepada Allah. Bila kita tak buat, kita rasa macam tak selesa. Ada bila perkara bongkar, kita nak ada berlaku, kita rasa tak selesa. Itu adalah kemanisan iman lah tu. Kemanisan iman dalam bentuk macam tu. Dia Allah Ta'ala jadikan dalam bentuk macam tu agar kita rasa, alamak, kenapa benda ni tak boleh ni. Dia ada. Lepas tu kalau kita nak tinggalkan yang selalu yang disyariatkan, kita rasa gelisah. Kalau kita buat, kita rasa seronok, nak buat seronok je nak melakukan. Itu kemanisan iman itu. Apa yang Allah Ta'ala syariatkan, seronok je kita nak buat. Macam solat, nak masuk waktu tu, seronok je. Ni dekat masuk waktu ni, deras je dia. Dia ambil wuduk, berpakaian, bersedia di sejadah. Itu dah dapat kemanisan iman lah tu. Dia enjoy dia punya ibadah dia, enjoy ibadah tu. Bagus tuan-tuan kalau dapat kemanisan iman macam tu. Ya. Allah Ta'ala sentiasa jaga kita. Okey, seterusnya tajuk kecil, orang yang mencintai Nabi akan bersama Nabi di akhirat nanti. Orang yang mencintai Nabi akan bersama baginda di akhirat nanti. Orang yang mencintai Nabi pasti akan bersama dengan baginda pada hari akhirat kelak. Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas bin Malik. Beliau berkata, seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Mas, alhamdulillah. Memang kita kena bersyukur daripada sekarang. Kita kena bersyukur daripada sekarang kalau kita mentaati Allah dan mentaati Rasul. Kena bersyukurlah banyak-banyak. Anas bin Malik berkata, beliau berkata, seorang lelaki datang kepada Rasulullah sambil bertanya, wahai Rasulullah. Waalaikumsalam. Abang Harun. Waalaikumsalam. Terima kasih kena singgah bang. Nabi SAW bertanya, maaf, seorang lelaki datang menjumpa Rasulullah SAW sambil bertanya, wahai Rasulullah. Bunyi kipas tuan, bunyi kipas. Kipas dah lama tuan. Kipas tu dia bila jalan, tadi saya tak on. Wife saya on tu dia bunyilah. Saya tak on. Jadi muzik latar. Background music. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana singgah. Saya teruskan ya, saya teruskan. Seorang lelaki datang kepada Rasulullah sambil bertanya, wahai Rasulullah, bilakah kiamat? Lelaki ni tanya Nabi. Ya Rasulullah, bilakah kiamat? Lalu Nabi SAW bertanya baliklah. Dia tanya kepada Nabi, Nabi tanya dia balik. Soalan dibalas dengan soalan. Apakah persediaan kamu menghadapinya? Nabi tanya macam tu. Dia tanya, Nabi, bila hari kiamat? Nabi tanya balik dia, apakah persediaan
kamu untuk menghadapi hari kiamat ni? Dah cukup ke persediaan kamu ni? Dah cantik ke persediaan kamu ni? Yang kamu tanya hari kiamat ni? Macam tu Nabi tanya dia balik. Lalu dia menjawab. Dia jawab apa? Dia jawab cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dia kata persediaan dia apa? Persediaan dia adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dengan tegas dia jawab. Lalu Nabi pun bersabda, sesungguhnya kamu akan bertemu dengan orang yang kamu cintai. Allahu Akbar. Nabi terus jawab kat dia macam tu. Kamu cinta Nabi dengan kamu cinta Allah dengan Nabi kan? Sesungguhnya kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Sebab itulah ikut contoh sahabat ni. Ikut contoh sahabat ni. Dia mencintai Nabi, Allah dan Nabi, dan Nabi jawab dekat dia, kamu akan bersama dengan apa yang kamu cintai. Kamu cintai Allah, kamu cintai Rasul. Nanti dekat sana esok kamu bersama-sama dengan Allah dan Rasul. Allahu Akbar. Kata Anas bin Malik, belum pernah kami gembira selepas memeluk Islam. Anas bin Malik ni dia kata dia sebelum dia memeluk Islam, selepas dia memeluk Islam, dia belum pernah rasa gembira. Selepas memeluk Islam, sebagaimana kegembiraan ni bila dia dengar Nabi kata yang ni, Allahu Akbar, kamu akan bersama dengan orang yang bersama kamu yang kamu cintai. Kata Anas, aku mencintai Allah, Rasulnya, Abu Bakar dan Umar. Astagfirullah. Jadi Anas tambung lagi. Dia cinta Allah, dia cinta Rasul, dia cinta Abu Bakar, dia cinta Umar. Aku berharap aku dapat bersama mereka, meskipun amalan aku tidaklah sama dengan amalan mereka. Itulah yang telah diucapkan oleh Anas. Dia kata dia nak dengan Allah, dia nak dengan Abu Bakar, dia nak dengan Nabi, dengan Abu Bakar, dengan Umar. Sebab apa dia berharap macam tu? Sebab amalan dia tak banyak sebagaimana amalan sahabat-sahabat tadi. Dia kata macam tu. Jadi dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud pun ada riwayatkan. Dia kata apa? Seorang lelaki datang kepada Rasulullah seraya bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana pandangan engkau terhadap seorang lelaki yang mencintai suatu kaum tetapi tidak pernah bertemu dengan mereka? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya. Jadi tuan-tuan, perbanyakkanlah cinta kita kepada Allah, kepada Rasul dan orang-orang yang beriman, orang-orang yang hebat-hebat dalam agama. Cintai mereka. Sesungguhnya besok kat sana besok kita akan bersama-sama dengan mereka. Itu yang telah dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan nak selalu kita orang-orang yang dalam agama ni kita nak marah-marah, kita nak peleceh-peleceh. Jangan. Kita tak tahu dia punya amalan dia macam mana. Kita duk keji dia, kita duk caci dia. Jangan sekali-kali. Jangan sekali-kali. Sebab dia telah menzahirkan dia di dalam line agama, di dalam mengejarkan hal-hal agama. Jadi kita jangan caci, jangan cerca. Sebab kita tak tahu. Dia punya niat tu terpulang pada dia. Tapi apa yang kita nampak daripada zahirnya, dia adalah memperjuangkan agama. Jadi kita cintailah dia. Mudah-mudahan apa yang nas yang diberi oleh Nabi ni, bila kita mencintai dia, kalau besok dia
tergolong di dalam golongan orang yang masuk syurga, kita pun akan ke sana. Sebab ini adalah yang Nabi sabdakan. Bukannya saja-saja cakap ni benda-benda ni, tak. Benda-benda ni real benda ni. Cuma benda tu belum berlaku. Belum berlaku depan mata kita, sebab benda tu berlaku di kemudian hari. Sebab tu yang menyebabkan ramai orang gagal dalam perkara-perkara macam ni, sebab dia nakkan benda tu nampak depan mata. Ini adalah terdiri daripada golongan perkara-perkara ghaib. Mana boleh nampak sekarang? Tak boleh nampak sekarang. Itu adalah perkara-perkara ghaib. Jadi kita mesti berusaha menuju ke situ. Bukan kita nak nampak benda tu sekarang, tak. Kita mesti berbuat amal ibadah kita itu untuk menuju ke situ. Kan? Jadi mencintai orang-orang yang mencintai Allah dan Rasul tu akan menyebabkan kita juga termasuk dalam golongan mereka. Kalau kita membenci golongan-golongan yang mencintai Nabi dan Rasul, apa jadi? Jadi jangan sekali-kali. Sebab dia menzahirkan, tak kisahlah walaupun ustaz kecil ke, ustaz besar ke, imam besar ke, imam kecil ke, itu dia semua adalah hamba Allah yang bergerak menuju kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kenapa kita perlu membenci mereka? Kalau kita membenci orang yang akan pergi ke syurga, alangkah ruginya kita, sebab kita tidak termasuk dalam golongan mereka nanti. Sekurang-kurangnya kalau kita ni tak kuat sangat amal ibadah kita menyintai Allah dengan Rasul tu dah wajib. Tapi yang lain-lain, orang-orang yang macam sahabat-sahabat apa semua ni, sebab tu kalau malam-malam yang saya kongsikan dalam Hayatus Sahabah tu kan, dalam kitab Hayatus Sahabah yang saya kongsikan tu, banyak cerita-cerita berkenaan dengan sahabat-sahabat. Jadi bila kita dengar cerita sahabat ni, oh lama sahabat ni hebatnya, aku cinta dengan sahabat ni. Terutama 10 sahabat yang telah dijamin syurga tu. Baca 10 sahabat yang dijamin syurga tu. Tengok apakah yang mereka lakukan sehingga mereka tu dijamin syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan cintailah mereka, sebab mereka dah confirm dekat syurga sana tu. Jadi Allah Taala akan, yang bagaimana Nabi janjikan ini, kita mencintai orang yang dah ke syurga. Kita akan bersama dengan mereka lah. Tapi jangan cakap cinta je tuan-tuan. Jangan cakap cinta je. Solat tak jaga, puasa tak jaga. Itu syariat yang kita terletak di atas bahu kita ni, kita kena buat lah. Syariat tu kita kena buat, kita kena laksanakan. Cuma kadang-kadang kita, walaupun kita ni orang-orang yang lemah kan. Jadi untuk memastikan kita ni kuat, kita cintai je orang-orang lain yang dah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Taala dengan janji syurga tadi tu. Contoh kan, kita cintai sahabat-sahabat tu. Khulafa Ar-Rasyidin 4 orang tu cintailah mereka. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Cintailah Khulafa Ar-Rasyidin tu. Apa-apa benda yang cerita berkenaan dengan Khulafa Ar-Rasyidin tu, cubalah follow, copy, ikut. Kalau macam contohnya Saidina Umar, seorang yang tegas, kita pun tegas, ikut dia, tegas dalam melaksanakan apa yang Allah Ta'ala syariatkan, tegas dalam berhukum. Jangan nak jadi lembik, tak nak, ikut. Manakala Saidina Ali seorang yang gedung ilmu, jadi kita kena banyaklah pergi mengaji. Ada kelas-kelas yang dibuka di masjid surau dekat kawasan kita tu, ada pengajian, pergilah dengar. Tingkatkan ilmu kita tu supaya mengikut macam Saidina Ali. Gedung ilmu. Macam tu, ya, tuan-tuan. Jadi maksud kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cinta ini adalah di dalam syurga. Mana kalau orang tu masuk syurga, kita pun dah sebab mencintai dia, ada peluang lah kita untuk ke sana. Di samping kita di dunia ni, kita kena jaga kita punya syariat yang kita galas ni. Kita janganlah macam mana kita nak bersama dengan orang yang baik kalau kita ni orang yang tak baik kan. Macam itulah.
Allahu Akbar. Sungguh mulia dan besar ganjaran bagi orang yang mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu bila Waalaikumsalam M Yusof, lama tak timbul ya. Waalaikumsalam. Terima kasih kena singgah. Terima kasih. Saya dah sampai penghujung dah ni. Dah sampai penghujung. So alhamdulillah, ingat tuan-tuan. Ingat bahawasanya memang kita, Allah dengan Rasul tu memang kita wajib mencintai kedua-dua ni, itu wajib. Dan juga kepada orang-orang yang mencintai Allah dan Rasul juga kita kena cinta juga. Kita kena cinta orang-orang yang mencintai Nabi. Terima kasih Yusuf. Terima kasih. Jadi maksud dia sekarang tuan-tuan, di samping kita ni sebagai orang Islam yang tertakluk di atas bau kita ni syariat Islam tu, kita kena tambahkan lagi dengan mencintai orang-orang yang mencintai Nabi dan Allah. Orang-orang yang mencintai Allah dan Nabi tu kita kena cinta juga. Sebab apa? Sebab pengakhiran dia, kalau kita cinta orang-orang yang cinta Nabi dan Allah ni, kalau mereka tu dimasukkan dalam syurga, insya-Allah kita pun akan masuk ke sana. Allahu Akbar. Begitulah. Sebab tu jangan sekali-kali membenci. Jangan sekali-kali membenci orang yang mencintai Allah dan Rasulnya melebihi lain-lain. Kita tengok orang yang mencintai Rasulnya, kita benci pula. Wah, ini ni. Jangan. Sebab kalau kita pun suka dengan dia, okeylah. Kurang-kurangnya, walaupun kita ni tak berapa sangat kekuatan tu, kita cinta dia kan. Pengakhiran dia tu yang Nabi cakap tu, pengakhiran dia, kita akan bersama-sama dengan orang yang dicintai. Kita cinta dengan orang yang mencintai Allah dan Rasul, automatik kita akan masuk ke sana lah, grup-grup tu, grup-grup baik. Terima kasih Yusuf, terima kasih. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kita rezeki, memberi kita keberkatan segala-galanya, keredaan Allah Ta'ala, mudah-mudahan ya. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, saya sempat dapat dua tajuk je lah saya berkongsi pagi ni, iaitu kewajipan mencintai Nabi, mengatasi segala-galanya, dan juga bab yang kedua, iaitu ganjaran bagi orang-orang yang mencintai Nabi itu. Ada ganjaran dia. Nayung Ziau, terima kasih sama-sama. Jadi setakat itu dulu. Kalau ada sesuatu silap tu, memang lemah lah. Saya ni sama manusia yang lemah ya. Apa-apa yang baik-baik itu semua daripada Allah Ta'ala lah ya. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan mendapat manfaat daripada apa yang saya kongsikan ini. Dan kita, kesimpulan dia semoga mudah-mudahan kita ni tergolong di dalam golongan orang yang mencintai Allah dan Rasul, dan mencintai orang-orang yang mencintai Allah dan Rasul. Dua tu kita sendiri mesti mencintai Allah dan Rasul. Yang pertama, itu wajiblah. Yang kedua, kita kena mencintai orang-orang yang mencintai Nabi dan Rasul. Amin Ayu. Jadi kita kena bersama-sama dengan orang yang mencintai Nabi dan Rasul. Kurang-kurangnya nanti dia orang akan menarik kita ke syurga. Allahu Akbar. Sekadar itu dulu hari ini. Semoga kita semua dapat manfaat dan kita kongsi-kongsikan dengan sahabat-sahabat kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita ni sentiasa di bawah keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Penting tu penting. Semoga kita sentiasa di bawah redha Allah. Itu adalah yang paling penting sebenarnya. Jangan sampai Allah Ta'ala murka kepada kita ya tuan-tuan. Jagalah diri kita baik-baik, jagalah keluarga kita baik-baik. Sekadar itu dia pagi ni, kuliah santai subuh saya pagi ni. Mudah-mudahan semua dapat menjalani weekend dengan baiklah ya. Kalau siapa ada planning nak berjalan-jalan ke mana-mana, silakan riadah bersama keluarga. Okey. Sekadar itu kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta
Astaghfirullah wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kepada mereka-mereka yang belum follow saya tu, follow lah. Kalau gambar saya tu masih plus tu, tekan dia jadi kapal terbang kertas. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat ikut saya punya live saya. Live saya tak ada cerita lain ya tuan-tuan. Saya akan berkongsi berkenaan dengan kitab-kitab muktabar yang boleh kita ambil dia punya isi untuk kita jadikan sempadan dan jadi untuk kita buat amalan. Sama-sama lah kita ya. Okey, sekadar itu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah.